Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan strategi yang saya gunakan dalam saya buat entry. Contohnya macam ini, pagi tadi saya ada masuk sell. Boleh nampak tu saya ada masuk sell kat situ. Kenapa? Dalam BBMA biasanya dia akan gunakan multi time frame. Maksud multi time frame ni dia akan analisa time frame yang beberapa time frame yang berbeza. Contoh macam saya, dia ada TF1, TF2 dengan TF3. TF1 ni time frame yang lebih besar, TF2 time frame yang sederhana, TF3 time frame yang lebih kecil lah. Contoh kita boleh tengok sini, katakan time frame besar, kalau yang dia nak tengok adalah daily D1, itu TF1 dia. Jadi dia punya TF2 adalah H4, TF3 dia adalah H1. Kalau dia nak tengok time frame besar dia H4, macam saya gunakan H4 sebagai TF1, kemudian saya punya TF2 adalah H1, kemudian TF3 saya adalah M15. Kita tak pakai M30 katakan time frame besar dia adalah H1, TF1 dia H1, TF2 dia adalah M15, TF3 dia adalah M5. Katakan TF paling besar dia adalah M15, boleh TF2 dia adalah M5, TF1 dia adalah TF3 dia adalah M1. TF1 dia M15, TF2 dia M5, TF3 dia M1, boleh. Sebenarnya M1 pun kita boleh tengok kalau boleh cuma kat sini broker yang saya gunakan ni dia punya spread dia besar macam ni, kira besar lah. Berapa ni kalau tengok 22 point. Tu tak berapa besar sebenarnya, tapi bila tengok dekat M1 nampak besar lah. Sebab tu saya TF paling kecil saya ambil M15. Bila TF paling kecil TF3 tu M15, TF1 saya adalah H4, H4 cara kenapa saya masuk entry sell kat situ, sebabnya adalah ini. Saya tengok dekat H4 ni, market memang dia dekat sini dia ada buat sekali kat sini, nampak ni candle arah kukuh, candle arah kukuh buy candle arah kukuh buy, candle arah kukuh buy, tapi dia tak berjaya buat momentum buy, nampak. Lepas tu dia terus jadi candle arah kukuh sell, lepas tu dia sambung lagi momentum sell. Selepas momentum biasanya market akan buat re-entry. Kalau sell, momentum sell, dia punya re-entry dia dekat MA high. Sini adalah kawasan re-entry. Jadi kawasan re-entry dia kat kawasan MA high. Jadi biasanya saya akan buat kotak rectangle, saya marking kawasan dia. Waktu kejadian tu mula-mula dia dekat sini lah. Ni kawasan dia. Jadi itu adalah kawasan re-entry. Dan biasanya kotak ni saya akan label dia, letaklah. Ni tadi Euro AUD kan, jadi saya bagi nama. Jadi lain kali senang saya nak rujuk Euro AUD. Macam tu. Jadi bila saya tekan ni objek ni, jadi saya tahu ada berlaku re-entry dekat Euro AUD. Jadi katakan sebab ada banyak pair yang saya tengok, jadi bila saya pergi je, contoh saya tengah tengok kat sini, saya tengah tengok dekat sini, saya tengah tengok dekat mana lagi, saya tengok dekat Euro USD. Lepas tu alamak, saya tadi kat mana yang saya dah terjumpa nampak ada re-entry saja kan. Kita tengok dekat Euro USD ni, kita dah nampak ada berlaku. Kejap kita tengok kat sini kan ada momentum buy, lepas tu dia buat re-entry, nampak kat sini. Tapi ni dah tertinggal lah, dia buat re-entry dan dia dah jalan naik. Nanti kita tunggulah kalau dia masuk balik kawasan re-entry ni, waktu tu kita akan perhatikan balik. Saya akan perhatikan balik lah. Biar cuma Euro USD ni buat masa ni saya tak boleh nak sibuk nak tengok lah. Biasanya TF1 ni saya akan tunggu re-entry je. Saya nak kena tahu dia dalam keadaan momentum buy atau momentum sell.
kemudian saya tunggu dia re-entry macam tadi. Okey, contoh saya akan tengok objek Euro AUD, jadi saya tinggal pergilah dekat Euro AUD. Okey, lepas tu dia dekat kawasan re-entry cell situ, saya dah marking kotak tu kan. Okey, bila dia dah masuk dekat kawasan dekat sini dia dah masuk kat kawasan yang saya marking kotak ni kan, kawasan re-entry cell ni. Bila dia masuk, selagi dia tak masuk kawasan re-entry ni, saya tak tengoklah pair tu. Okey, bila dia dah masuk tu, baru saya beralih kepada TF2. TF2 saya adalah H1. Okey, bila dia masuk dalam dekat TF2 ni, apa yang saya perhatikan adalah saya akan tunggu sehingga market ataupun price okey, mula-mula dia mungkin market tu baru dekat kawasan sini, kawasan sini. Saya akan tunggu sampai dia dekat-dekat dengan kawasan EMA 50 ni. Okey, nampak? Selagi kat sini saya tak buat apa-apa lagi, saya tunggu je. Maknanya saya tak tengok lagi TF3. Saya baru tengok TF1 untuk re-entry. H4 tadi saya tunggu re-entry kan, saya tunggu dia re-entry masuk ke kawasan moving average high ni. Bila dia dah masuk macam ni kan, dia mula masuk kat situ. Okey, katakan saya tunjuk anak panah situ kan, dia masuk je kawasan situ, saya mula tengok H1 TF2 saya. Tapi tengok dekat sini dia jauh lagi dengan EMA 50. Jadi saya tunggu lagi. Nampak kat sini dia dah mula masuk, dia mula sentuh EMA 50. Bila dah sentuh EMA 50 atau dekat dengan EMA 50, baru saya tengok TF3. TF3 saya adalah M15. Okey, tengok mana nak panah. Okey, dia dah masuk kawasan situ. Okey, bila dia dah masuk kawasan situ, apa yang saya buat seterusnya, saya akan tunggu setup. Okey, sekejap Okey, saya buang dulu anak panah ni. Okey, nampak apa yang setup yang saya tunggu adalah saya akan tunggu sama ada dia extreme ataupun MHB. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, sekejap kotak ni saya buang supaya tak keliru, takut nanti tak berapa nampak apa yang saya nak tunjukkan. Okey, nampak ni momentum buy. Lepas tu dia turun. Okey, kat sini dia dah sebenarnya dia dah buat satu candle arah kukuh sell. Okey, dah berlaku candle arah kukuh sell. Ini yang saya TF3 saya tunggu candle arah kukuh sell. Okey, sebab dekat H4 ni tadi sebenarnya yang kita tengok adalah trend sell. Saya tunggu re-entry sell. Saya nak masuk sell. Dekat kawasan sini MA high ni kawasan re-entry sell. Jadi saya cuma nak cari sell je. Saya tak ada nanti tiba-tiba nak berubah nak cari buy pula, tak. Sekarang saya dalam mood mencari sell. Okey, dekat M15 ni apa yang saya buat dekat kawasan sini tadi. Sekejap Okey, ni nampak dia naik macam ni, dia naik, dia turun, dia naik, turun, naik, turun terus. Sebab ni dia naik, sebab saya nak tunggu sell. Jadi dekat TF3 ni saya tunggu candle arah kukuh sell. Masa dia naik ni tadi tak ada lagi candle arah kukuh sell. Ni pun belum lagi. Ni dia baru candle arah awal sell. Ni. Yang ini baru candle arah awal sell. Ni candle awal sell, ni candle arah kukuh sell. Sebab dia dah melepasi, ini baru melepasi MA low tapi belum melepasi mid BB. Okey, ini dia dah melepasi mid BB dan juga melepasi MA low. Jadi sini adalah candle arah kukuh sell. Okey, ini petanda pertama yang saya lihat. Ini tanda awal yang saya lihat iaitu adalah candle arah kukuh sell yang ini. Keduanya saya akan cari dipanggil CB1. Macam ni kan. Sekejap saya tunjuk. Okey, apa tu? Macam ni pergerakan naik, buy kan, dia buy, lepas tu dia ada turun. Buy, ini paling tinggi. Sebelum dia adalah ini yang sell, yang terdekat. Okey. Ni. Okey, jadi sini saya akan tanda, sekejap saya buang dulu anak panah. Saya tandakan satu aras. Okey, aras sini Okey, nampak. Itu adalah pergerakan dia naik turun tu kat mana yang dia tengah sedap naik, dia turun mana yang paling rendah, yang paling dekat dengan puncak, ini dia.
Okey, sini. Jadi saya tandakan level ni. Saya pastikan candle arah kukuh sell tadi dia mesti melepasi garisan merah, garisan oranye ni. Garisan ni sini. Okey, ni nampak dia melepasi. Dia candle arah kukuh sell, dalam masa yang sama dia melepasi CB1 ni. Ni. Dia melepasi garisan ni. Bila dia, kalau candle arah kukuh sell ni dia tak melepasi garisan ni, saya tak ambil kira. Katakanlah yang ini bukan merah Katakan ni bukan merah, ini biru juga. Jadi merah yang terdekat adalah yang ini katakan. Okey, bila macam ni, walaupun ni candle arah kukuh sell tapi dia tidak berjaya melepasi garisan ni, saya tak kira lagi, saya tak tunggu. Saya tak tengok lagi. Saya tunggu je lah dulu. Sebab saya nak tunggu mana-mana candle arah kukuh sell yang melepasi garisan ni. Sebab ini adalah merah yang terdekat. Katalah kalau ini biru kan, ni biru sampai yang puncak tadi, puncak ni tadi. Okey, ni semua katakan ni semua biru. Jadi ni merah yang paling dekat. Saya akan buat satu garisan ni. Saya nak tunggu kalau saya nak tunggu sehingga ada satu garis candle arah kukuh sell yang melepasi garisan ni. Tapi sebab ni tadi kat sini kan ni merah, candle tu merah, jadi garisan tu kena kat sini dan candle arah kukuh ni telah melepasi garisan ni. Bila dia melepasi garisan ni, saya akan tarik Fibo. Saya akan tarik Fibo. Fibo. Saya akan tarik dari saya akan tarik daripada yang ini, body dia body dia yang ini, body candle arah kukuh sell tadi dengan point tertinggi. Okey, saya akan tarik Fibo tu. Okey, Fibo tu saya akan tarik macam tu. Okey, tengok balik mana tadi anak panah. Okey, saya akan tarik dari sini ke atas, bukan dari atas ke bawah sebab bila sell tarik dari bawah ke atas. Tu cara tarik Fibo. Okey, jadi akan tarik ni. Saya tak masuk lagi sell. Saya tunggu dia masuk dekat kawasan yang ni saya dah tanda ni. Re-entry garisan sini, re-entry kawasan sini. Ni entry full. Kawasan-kawasan ni selagi dia tak sampai kawasan ni, saya tak masuk. Dan pagi tadi nampak market sekejap kita tengok bila saya entry, pukul ikut jam server jam server 3.14. Okey, mana 3.14? Sekejap, mana 3.14? Ni 3.14. Nampak sini, kawasan sini. Dia dekat kawasan sini, kan dia dekat kawasan entry ni, entry full. Cumanya sebab dekat kawasan entry full kan. Sekejap, saya buat nak panah senang nampak. Okey, sini. Cumanya masa dia tengah ni kan dia laju sikit. Biasalah ni shadow, time frame lebih kecil ni, biasanya dia gerak lagi laju. Masa kat sini saya nak masuk sell. Saya nak tu kan. Jadi dia dah terbergerak. Saya nak masuk dekat kawasan sini. Tapi dia dah terbergerak kan. Jadi bolehlah, tak jauh sangat. Okey, kemudian dia naik turun. Sekarang dia dekat kawasan sini. Kemudian dah entry kat situ dan TP dia itulah, saya ambil TP 1 je. Walaupun ada dalam Fibo saya ni, saya dah ada sampai TP 3. Tapi sebenarnya saya ambil TP 1 je. Ni kenapa TP saya set atas sikit, sebab biasalah spread untuk EA ni, Euro AUD ni 24. Dia berubah pula. Okey, jadi saya letakkan lebih kurang 24 point lah atas daripada TP1 ni. Okey, inilah TP saya. Jadi saya harap hari ni dia dapat turun sampai sini lah. Kalau dia terus turun memang sedap lah kan, senang. Tapi biasanya dia akan main. Okey, itu sebab kenapa saya masuk entry sell hari ini. Okey, tunggu je lah nanti dia dapat sampai ke tidak.